سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. Situ. Baik, kita sekarang ni duduk dalam bab, walaupun dia tak tulis bab dalam kitab lama ni, tapi kita dah maklum, kita dah tahu kata kita duduk di dalam alamat nasab. Kita duduk dalam alamat nasab. Baik, sebelum kita sambung lagi perbahasan kita, jadi kita nak ulang balik alamat nasab secara lalu. Baik, kita tengok muka surat 6. Dia kata, yang dulu tu dia kata nasab itu ke walin nasbi khamsu alamatin. Sabitlah bagi nasab itu dia ada 5 alamat. Mana 5 alamat? Fathatu, alif, kasrah, ya dengan hazafkan akan nun. Hazaf akan nun ni buangkan nun. Itu panggil hazaf. Bahasa Arab panggil hazfun nun. Hazaf ni panggil buang. Kita buang nun. Pada kalimah tu kita buangkan nun. Itu dia panggil hazfun nun. Baik, kemudian yang pertama al-fathatu. Baik, fathah itu dia jadi alamat nasab berapa tempat? Ada 3 tempat. Ni kita dah bahas. Ni kita dah bahas. Mana 3 tempat? Yang pertama pada isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' itu apabila masuk di atas fi'il mudhari' itu oleh amil nasab. Amil nasab tu apa? Kita bagi contoh seperti lan. Lan tu dia panggil amil nasab. Lan tu dikatakan amil nasab. Baik, habis itu. Kemudian dia pula tidak berhubung di akhir kalimah tu sesuatu pun. Contoh kita kata apa semalam? Lan adriba. Cuba tengok dalam buku nota semalam yang dah tulis tu. Lan adriba. Ni dua kali ulang lah. Isnin dengan Selasa semalam tu ulang. Ni pun ulang balik. Tak apa, nak bagi ingat. Lan adriba. Jadi adriba itu dia fi'il mudhari', tapi dia tidak berhubung pada akhirnya sesuatu tu. Dia tak berhubung dengan apa? Dengan alif tasnisnain. Alif tasniyah. Dia tak berhubung. Kemudian dia tak berhubung dengan waul jamaah. Kemudian dia tidak berhubung dengan ya muannas al-mukhatabah. 3 tu saja. Habis itu. Kemudian ni semalam. Wa ammal alifu. Semalamnya adapun alif itu jadi alamat bagi nasab. Jadi alamat bagi nasab pada isim yang 5. Isim yang 5 apa dia? Abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wazumalin. Itu dia panggil isim 5. Istilah dia nama isim 5. Jangan kita pening kepala, apa ni isim 5 Ustaz? Isim 5 tu maksudnya 5 perkara ni je. Abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wazumalin.
Itu dia panggil isim 5. Istilah nama dia begitu. Nama dia begitu baik. Contoh dia kata apa? Tengok. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha zalika. Dan barang dan isim dan lafaz yang menyerupai lah tu akan demikian itu. Kita dah tulis. Ashbaha zalika yang menyerupaikan akan demikian itu. Menyerupai apa? Menyerupai abaka dengan akhaka. Apa dia yang menyerupai abaka wa akhaka? Iaitu lafaz apa? Lafaz hamaka wa zamalin. Satu lagi. Abuka wa akhu wa amuka. Wafaka. Wafaka. Wafaka wa hamaka dengan wa zamalin. Tiga tu. Tiga tu lah dikatakan menyerupai seperti abaka dengan akhaka. Habis. Kemudian, ni semalam. Wa ammal kasratu. Tengok kitab Semalam kita dah bahas. Ada pun kasrah. Kasrah itu jadi alamat ia kasrah tu bagi nasab. Nasab tu pada mana? Jamak muannas salim. Tengok jamak muannas salim. Baik, saya nak tanya Hajar Rahayu. Apa contoh kasrah itu nasab bagi jamak muannas salim? Khalaqallahu samawati. Yang mana satu contoh dia? Khalaqa ke Allah ke mana? Contohnya mawati tu. Kasrah tu alamat nasab bagi jamak muannas salim. Sebab ada alif dan ta. Sebab ada alif dan ta. Ta. Baik, habis. Baik, kita ni nak ulang balik. Okey, dah setakat tu kan? Okey. Kita baca sampai habis. Nanti lepas habis ni kita nak ulang balik pada awal. Ni nak tanya lepas ni. Kena standby ni. Kena tanya ni. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi khalaq as-samawati yang semalam tu. Yang semalam tu dia kata as-samawati. Nafa as-samawati. As-samawati. Jadi as-samawati ni saya nak tanya. Nanti nak tanya tanya saya nak tanya kaedah. Ada kaedah? Ya, ada Ustaz. Samawati ni, dia ni kalimah apa ni? Jamak muannas salim. Tak apalah. Okey, saya nak tanya. As-samawati ni dia kalimah huruf ke fi'il ke isim? Isim Ustaz. Sebab apa kata isim? Sebab apa kata as-samawati tu lafaz isim? Ni kita ulang balik ni. Sebab apa kata as-samawati tu lafaz isim? Sebab apa? Saya nak tanya Ajamili. Ya Ustaz. Sebab apa kata isim? Sebab apa? Sebab dia kasrah Ustaz. Ada dia alamat dia kasrah. Betul ke takrif isim dulu alamat isim betul ke? Alamat isim apa nama dia? Kasrah satu tu je. Nasab Bukan nasab. Sebab apa saya tanya dengar soalan saya Sebab apa kita panggil dia tu kalimah isim? Sebab apa dia tu kalimah isim? Sebab kita tengok pada i'rab dia Ustaz. Okey, kita pada i'rab ni okey baik. Antara tanda ni apa? Sebab dia ada kasrah ke? Dia nasab Ustaz. Dia ada kasrah bukan? Dia ada khafat baris bawah. Khafat. Ni ta ni. Khafat Ustaz. Satu tu je ke? Kalau satu tu je ke? Sebab dia ada alif lam. Betul dalam kaedah
Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwi wa dukhulil alif wal lam. Nampak tu? Dia Nampak, masuk, nampak kaedah. Dia masuk, boleh masuk alif dengan lam. Ni alif lam ni. Sebab tu Ya, kita nampak. kata dia isim. Sebab tu kita kata dia isim. Baik. Tak apa. Kita nak ulang balik. Nanti nak bagi contoh semalam. Khalaqallah. Nak sangat Quran Ajam Mili tak apa, kita bagi Quran. Tengok. Khalaqallahu samawati. Samawati. Baik. Ni nak tanya ni. Saya nak tanya Hajar Harziah, Slim River. Nama tempat tu penting. Ya, Ustaz. Saya nak tanya, kalimah khalaqa ni kalimah apa? Kalimah isim. Oh, khalaqa isim. Okey. Kalimah khalaqa isim Confirm Okey. PM Ustaz, PM. Sorry, minta maaf, Ustaz. Kalimah khalaqa fi'il. Sebab apa kata fi'il? Hajar Mili. Berani sangat nak jawab. Tak apa, kita tanya. Sebab apa panggil fi'il? Tak baik Ustaz macam tu Ustaz. Dah saya bergurau. Saya macam itu tukar dah. Sebab apa? Sebab apa panggil? Ni mas, itu tak ada niat, kita tak niat apa, tapi kita gurau tu nak bagi orang ceria mata sikit, takut ada ngantuk kata hal ni. Baik, sebab apa kata dia tu fi'il? Sebab dia ada dia membawa pengertian pada masa Ustaz. Apa takrif bagi fi'il? Kalimah yang memberi kat atasnya makna Betul buka alik buku. makna yang apa tu? Masa lah Ustaz. Tak apa. Okey, baik, saya nak tanya. Hajar Fatimah Badariah, apa takrif bagi fi'il? Hajar Fatimah Badariah. Ni ingat nama semalam ni. Ya, saya. Okey, apa takrif bagi fi'il? Tolong sahabat kita. PL. Tak, saya tanya Hajar Fatimah, bukan Hajar Sahira, Hajar Fatimah. Okey. Ingat Ustaz suruh tolong. Dah, saya cakap Hajar Fatimah. Hajar Fatimah tolong Hajar Mili. Okey. Apa dia Hajar Fatimah? Apa takrif bagi fi'il? Perbuatan yang menunjukkan yang bersangkutan dengan masa. Itu saja. Saya nak penuh. Okey, Hajar Sahira. Dia nak bantu sangat, kita bagi dia. Dia menunjukkan kalimah atas pengertian yang berkaitan dengan masa perbuatan, sama ada sedang atau yang akan berlaku. Okey, tepat sekali. Itu boleh kita terima. Jadi kalau dalam bahasa Arab takrifnya kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qataronat dan menyertailah bizamanin. Dia menyertai dengan mana-mana masa. Jadi kalimah yang menunjuk, kalimatun dalat yang menunjuk di atas pengertian dengan sebab diri dia. Diri dia tu kita faham dah. Bila sebut kata khalaqa tu apa? Menjadi. 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 Lepas tu dengan sebab kata khalaqa tu kata dengan sebab dia menjadi. Kemudian dia tu menyertai dengan masa. Masa apa? Di sini dia panggil masa yang telah lalu. Khalaqa, dia tak kata yakhluqu. Khalaqa ni dipanggil fi'il apa ni Hajar Mili? Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi sebab dia fi'il yang menunjuk di atas yang perbuatan yang telah lalu. Telah lalu. Baik, habis. Baik, itu khalaqa. Lafaz Allah ni. Saya nak tanya Haji Zulkifli Yahya.
Lafaz Allah ni kalimah apa ni? Kalimah isim Ustaz, Sebab apa kau panggil kalimah isim? sebab ada alif lam. Sebab ada masuk alif lam. Asal Allah ni asalnya ilahun, lepas tu masuk alif lam jadi Allahu. Masuk alif lam. Alif lam. Jadi dipanggil masuk alif lam dikatakan isim. Baik, tepat sekali. Terima kasih banyak Azizul. Tu dah habis. Itu contoh semalam kita cerita kata apa? Kita kata permasalahan jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Baik, tengok. Jadi semalam tu kita kata kasrah itu dia jadi alamat bagi nasab pada jamak muannas salim. Habis dah semalam. Okey, hari ni kita masuk pula. Nanti lepas ni kita ulang balik sebelum ni jangan risau, kita ulang sekali lalu. Wa ammal ya'u. Ni yang baru ni. Okey, saya padam. Wa ammal ya'u, adapun bermula ya itu. Baik, ya tu alamat apa tu? Hajar Faridah. Ya tu alamat apa tu? Alamat nasab. Alamat nasab. Baik. Tu kalau cerita dah boleh jawab tu, faham lah tu. Adapun bermula ya itu, maka adalah ia itu. Maka adalah ia ya itu jadi alamat bagi nasab. Jadi kita kata ya tu dia jadi alamat bagi nasab. Ada berapa tempat? Ni. Fit tasniyati wal jam'i. Pada isim tasniyah. Fit tasniyah ni tulis itu. Fi ni fi tasniyah kan? Maksudnya tulis sini. Fi ismi tasniyatin. Tambah sikit tengah-tengah tu. Fi tasniyati ni fi ismi tasniyati. Ni ada lam ni. Fi ismi tasniyati. Fi ismi tasniyati. Bukan fi ismi sebab dia punya hamzah tu hamzah wasal. Fi ismi tasniyati. Pada isim tasniyah. Wal jam'i. Dan jamak. Fi tasniyati pada isim tasniyah. Baik, saya nak tanya Hajar Rahayu, apa maksud kata pada isim tasniyah? Hajar Rahayu. Ya, Ustaz. Apa maksud kata pada isim tasniyah? Alamak, tak ingat Ustaz yang ada alif kot. Ditandai dengan alif. Tak. Apa maksud kata pada isim tasniyah? Kita dah bagi takrif dia dulu. Kaedah tolong jawab, bantu. Isim yang ada alif dan nun di hujungnya dan berlaku masa rofa'. Tak. Kita nak tanya takrif dia. Tasniyah apa maksud tasniyah? Hajar nanti sekejap. Hajar Norma. Abang ingat. Hajar Norma Darus. Lama tak sebut nama. Apa maksud isim tasniyah? Ya Ustaz. Dia ditambah alif dan nun pada akhir kalimah. Dia apa maksud tasniyah tu? Tak sampai maksud lagi tu. Hajar Faridah Abu Bakar. Tolong. Tasniah maksud lebih pada dua. Tasniyah ni maksudnya menunjuk di atas dua. Itu tasniyah. Itu tasniyah menunjuk di atas dua. Kita tak kata alamat ni tambah alif dengan nun tu tak apa. Kita tak tanya tu. Tu tak belajar lagi tu. Dah jawab dah. Maksudnya bila sebut isim tasniyah itu isim yang menunjuk di atas dua. Kalau lebih daripada dua, itu dipanggil jamak. Baik. Tulis siap-siap. Tu nak bagi faham tu. Tasniyah. Nampak lagi Hajar Rahayu? Nampak Ustaz. Terima kasih. Baik. Kemudian,
wal jam'i. Lagi pula ia itu jadi alamat bagi nasab. Mana tempat dia? Iaitu pada jamak. Baik. Apabila sebut jamak di sini ni, jamak apa? Jarohana. Jamak muzakkar salim. Dia panggil bila sebut jamak sini jamak muzakkar salim. Salim. Tulis je siap. Bila sebut fil jam'i saya padam. Bila sebut fil jam'i kitab dia tulis fil jam'i kan? Bila sebut fil jam'i ni kita faham dah, bukan jamak muannas salim, bukan jamak taksir. Dia panggil jamak muzakkar salim. Jamak al-muzakkari as-salimi. Jamak tulisan saya tu tak, sebab saya dalam keadaan tulis macam ni dia jadi tak singit sikit. Jamak al-muzakkar as-salim. Bila sebut jamak muzakkar salim apabila dipanggilkan jamak dalam kitab nahwu itu dipanggil jamak muzakkar salim. Macam kita lah. Nak pergi mana tu? Nak pergi makan nasi. Nasi apa Nasi. Nasi putih. Bila sebut nasi tu maklum dah. Bila kata nak pergi mana? Aku nak makan nasi belauk. Dia tanya nak nasi belauk. Nasi apa tu nasi belauk tu? Nasi belauk. Nak nasi tu nasi apa? Nasi putih. Bila sebut nasi tu kena nasi putih dah. Melainkan kalau sebut saya nak makan nasi minyak, tu lain. Dia kait dengan minyak. Saya nak makan nasi Arab, dia kait dengan Arab. Saya nak makan nasi biryani, tu nasi biryani lain. Tapi apabila sebut nasi, itu mesti kena pada nasi putih. Faham lagi tak, Hajar Fatimah? Faham. Bila sebut kata nasi putih dah, tak ada sebut nasi lain dah. Ya, Tak ada orang pergi kedai. Bang, saya bagi saya nasi putih goreng bang. Tahu tak sebut gitu. Bagi saya nasi putih berlauk. Kalau dengar nasi putih berlauk, memang nasi putih lah bila sebut nasi. Tapi kalau dia sebut nasi goreng, tu lain. Macam kita lah. Bila sebut jamak apa? Jamak muzakkar salim. Habis jamak mana? Kalau nak sebut jamak mana, dia akan sebut penuh. Jamak muannas salim. Jamak taksir, itu dia akan sebut penuh. Tapi bila sebut jamak semata-mata dalam kitab nahwu, itu maksudnya jamak al-muzakkar salim. Jam'ul muzakkaris salim. Jam'ul muzakkari as-salimi. Tu dia. Habis itu. Siapa nak tanya soalan ni boleh? Boleh faham sini? Boleh faham sini Sekali saya nak beri contoh pula. Boleh faham Baik habis. Ustaz, tanya. Ya. Boleh tanya. Tadi yang Ustaz cakap bila sebut jamak je, bermakna dia jamak muzakkar salim. Ya. Yang sebelum tu jamak apa? Dia kalau tak sebut kalau dia kaitkan contoh kata jamak muannas salim. Ya. Ataupun satu lagi jamak taksir. Kita belajar sebelum ni. Dia ada 3 jamak siapa saya padam Jamak tu ada 3. Jamak. Satu yang jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. 2 jamak taksir. Ini jamak taksir. Yang 3 jamak muannas salim. Jam'ul muannas salim. Tu dia. Nampak? Jamak dia sebut jamak dia ada 3. Tapi kalau sebut dalam kitab jamak, itu jamak muzakkar salim. Kalau jamak taksir, itu jamak yang mataghayyara bina'u mufradihi. Dalam bahasa Arab. Jamak yang berubah daripada mufrad dia. Contoh kita kata rajulun jadi rijalun.
Ditukar sikit dah. Ha. Contoh kita kata lagi syajarun. Syajaratun dia punya jamak taksir dia asjar. Pokok kayu. Banyak pokok dia panggil asjar. Kalau jamak muannas salim, jamak yang lebih daripada 2 dengan ditambahkan dengan alif dan ta. Tu jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim, jamak yang lebih daripada 2, bukan 3, tadi 2 kan, sama tak? Dengan ditambahkan dengan waw dan nun. Tu dia. Habis itu. Nampak lagi? Siapa tadi tanya tadi? Saya, Nuraini. Nuraini. Okey, baik. Ajar Nuraini Okey, baik. Faham Okey, baik. Teruskan lagi. Kemudian, kita tulis contoh pula. Mana contoh bagi tasniah? Musanna. Ni. Dia kan ada contoh juga. Dia beza tau. Tapi dia punya tulisan sama. Saya padam Boleh saya padam Okey, saya padam Contoh isim tasniah. Contohnya apa? Kita kata ra'aitu. Melihatlah oleh aku. Nanti jap. Okey. Fatimataini. Saya ambil contoh lain sikit. Ra'aitu Fatimataini. Melihatlah oleh aku akan 2 orang yang bernama Fatimah. Fatimataini. Fatimataini. Melihat oleh aku akan 2 orang yang bernama Fatimah. Tu maksud dia. Mari tengok. Mana alamat yang kita nak sekarang? Isim tasniah. Isim tasniah tu di mana? Di Fatimataini. Nampak ni? Isim yang menunjuk di atas 2 orang. 2 orang yang bernama Fatimah. Satu. Satu. Kemudian, apa lagi? Mana alamat nasab dia? Mana alamat nasab dia? Alamat nasab dia, ya. Nampak ni, ya ni. Ni. Ini dia katakan alamat nasab. Nasab dengan ya. Dia panggil apa? Nasab dengan ya. Ustaz, minta maaf, ulang balik Ustaz. Nanti sekejap saya ulang balik Okey, sekejap. Nasab dengan ya. Okey. Saya ulang Ini contoh bagi isim tasniah. Isim tasniah itu isim yang menunjuk di atas 2. Baik. Ini contoh dia. Contoh dia apa? Ra'aitu Fatimataini. Ra'aitu Fatimataini. Melihat oleh aku akan 2 orang yang bernama Fatimah. Melihat oleh aku akan 2 orang yang bernama Fatimah. Baik. Fatimataini kita panggil apa ni? Dia panggil apa ni? Fatimataini. Dia panggil isim tasniah. Isim tasniah kita panggil. Kita panggil isim tasniah. Mana alamat dia? Ni alamat ya tu. Alamat dia ni panggil alamat
Ni dia panggil alamat. Alamat dia nasab dengan ya. Mana ya tu? Fatimataini. Ya situ. Jadi alamat tu nasab dengan ya. Sebab apa? Kita tengok ayat dia. Adapun bermula ya itu, jadilah ia ya itu alamat bagi nasab. Ya tu jadi alamat bagi nasab. Di mana tu? Pada isim tasniah. Pada isim yang menunjuk di atas dua. Dia tak sama dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia sebut singular dengan plural dia. Adapun bahasa Arab tidak. Satu tu dia panggil mufrad. Dua tu dia panggil tasniah. Yang ketiga tu dia panggil jamak. Kalau orang putih tak, dua tu je. Habis. Orang Melayu saya tak tahu panggil apa. Panggil dua lah. Dua, tiga tu kan. Satu kan. Tu. Habis. Ini dia panggil contoh bagi isim tasniah. Baik. Kemudian kita tengok pula contoh bagi jamak pula. Jamak pula. Saya nak padam ni. Dah habis tulis ke belum? Semua dah habis? Dah tulis, Ustaz. Dah tulis Okey, saya padam. Nampak suram ini Apa? Dia ada, saya risau bukan apa, kitab ni takut tak apa setengah, takut orang lari dah. Jangan larilah Dia kita kena bersabar sikit lah. Sebab kitab kita ni kitab ulama dulu, kitab Matan Jumiah. Dia panggil kitab Turas. Kitab Turas ni kitab pusaka dulu, orang dulu. Harta pun kita boleh sebut harta pusaka. Harta kita boleh tunggu. Harta pusaka rumah ni bila lah aku nak dapat? 30-40 tahun. Itu lama harta kita boleh tunggu. Kitab ni bersabar lama. Aku mengaji 2-3 tahun tak faham lagi. Belajar lagi. Belajar lagi. Jangan give up. Belajar kitab kitab Ajumiah ni. Saya dah cerita lah kitab Ajumiah ni banyak keberkatan dia. Ulama-ulama dulu banyakkan mula-mula permulaan belajar kitab Matan Al-Jumiah ni lah. Dengan sebab itulah mereka boleh memahami ilmu fardu ain. Allah Akbar. Ni tangga dia. Allah Akbar. Bukan sekadar fardu ain. Lagi pula ilmu Matan Al-Jumiah ni, ilmu nahwu ni, kita nak memahami Al-Quran dan hadis. Dan juga kalam ulama. Cuma kita tak nampak masuk ni. Apalah aku belajar ni. Kasrah lah, atas lah, depan lah, apalah. Sebab kita tak sampai maksud lagi. Kita tak belajar keseluruhan lagi. Kalau nak ambil contoh betul-betul Al-Quran tu, dia kena memerlukan alat-alat dia banyak lagi. Kita ada alat orang bagi tukul dia. Suruh buat rumah. Mana cukup? Paku pun tak ada. Gergaji pun tak ada. Kayu pun tak ada. Tiba-tiba orang bagi ambil tukul ni buat buat rumah kan? Dia bagi tukul dia. Nak buat rumah ke mana? Begitu juga ilmu nahwu. Kita baru belajar bab nasab dengan bab rafa'. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, ni ayat Quran ni, tolong i'rab saya Ustaz Al-Quran. Nak i'rab Quran macam mana? Dia ada mubtada khabar kat situ, dia ada hal kat situ. Kita pun tak belajar, kita pun tak tahu lagi. Habis itu. Kita baru pandai pegang tukul. Tiba-tiba tukul tu nak buat untuk ketuk paku. Tiba-tiba kita kata, aku nak buat rumah pakai tukul ni boleh ke tak? Orang mesti kata kena belajar lagi tu, tak cukup lagi tu. Kena try pegang gergaji pula. Nampak? Kena pegang gergaji pula. Gergaji pun tak tahu, rupa gergaji pun tak tahu. Contohlah. Orang tu tak tahu rupa gergaji dia. Macam mana rupa gergaji? Begitu juga nahwu. Mubtada tu apa Ustaz? Sebab tak belajar lagi. Khabar tu apa Ustaz? Sebab tak belajar lagi. Fa'il tu apa Ustaz? Sebab tak belajar lagi. Tu akan datang semua akan belajar. Sebab kita ni long distance. Perjalanan ni panjang. Suku pun tak sampai lagi. Semua ada 47 muka surat. Baik, habis. Ni nak bagi nak semangat. Tiap-tiap minggu saya kena bagi semangat dekat jemaah. Baik, habis. Tengok. Kemudian kita nak tengok contoh bagi jamak. Ni jamak. Maraton panjang. Macam mana?
Jamak. Jamak sini jamak apa ni? Bila sebut jamak sini jamak apa ni? Al-Qaeda. Ke Fatimah? Jamak Muzakkar Salam. Muzakkar Salam. Muzakkar Salim. Muzakkar Salim. Lama dengan jamak Muzakkar Salam. Kau belajar apa dengan Ustaz Zafran? Aku belajar tadi jamak Muzakkar Salam. Ui, Ustaz Zafran ni bawa bid'ah semua lah. Mana ada jamak Muzakkar Salam? Keteruk dia ni. Tak layak mengajar. Saya pula kena dah. Sebab tu dia kena tulis baris. Okey, ni saya tulis baris siap. Ustaz tak suka tulis baris ni. Tak apa, saya tulis baris. Minta maaf Ustaz. Tak apa. Lawak je, lawak. Jamak. Jam'ul muzakkari as-salimi. Ni. Baris dia. Jam'ul muzakkari as-salimi. Jamak yang muzakkar. Jamak tu bagi muzakkar, nak kata laki-laki pun tak kena juga. Kita panggil male lah. Gender dia. Jamak bagi muzakkar yang sejahtera. Dia sejahtera, dia tak masuk alif ta pada dia. Tu panggil sejahtera. Baik, kita tengok contoh dia. Baik. Contoh kita kata jamak muzakkar salim apabila nasab dengan ya. Dia kena tahu tu, kena sebut gitu. Contoh bagi nasab, contoh bagi jamak muzakkar salim apabila nasab dengan ya. Macam mana? Ni. Tulis je siap. Saya ulang balik. Contoh jamak muzakkar salim apabila nasab dengan ya. Mana contohnya? Ni saya tulis contoh dia. Ra'aitu. Ra'aitu az-zaidaini. Tak kena. Az-zaidina. Ya. Allah. Sekejap. Saya kalau tulis menegak ni payah. Az-zaidina. Az-zaidina. Tinggal Ustaz Zaidi. Ra'aitu az-zaidina. Baik. Melihat oleh aku akan beberapa orang yang bernama Zaid. Tulis maksud je siap. Ni contoh jamak muzakkar salim ni. Melihat oleh aku akan beberapa orang yang bernama Zaid. Jadi bila sebut beberapa orang bernama Zaid, maksudnya dia banyak, dia lebih daripada dua. Baik. Okey, tengok. Patutnya kan tulis atas tadi tu. Tulis contoh dulu. Sekali saya nak tulis atas balik. Dah habis tulis dah ke? Belum. Tak apa. Ra'aitu az-zaidina. Kita belajar pelan-pelan Belajar pelan-pelan bagi nampak. Dah habis tulis dah? Saya nak tulis kat atas pula. Okey, saya padam. Padam senang dia. Tak, padam dah. Okey. Ra'aitu. Tulis balik. Az-zaidina. Okey. Tengok. Dalam kitab dia kata apa? Adapun bermula ya itu adalah ia tu jadi alamat bagi nasab pada jamak. Baik.
Mana yang dikatakan jamak? Hajar Mahina. Kita tanya orang mau balik hospital. Apa yang mana dia jamak? Apa yang dikatakan jamak? Mana dia jamak? Hajar Minah ada tak? Tadi 4 macam ada. Hajar Mainah tak ada. Saya nak tanya Allah Muhammad. Hajar Zaliha Omar. Itu nak sebut nama tak keluar-keluar lagi. Hajar Zaliha Omar. Hajar Zaliha Omar ada tak? Ada Ustaz. Mana dia katakan jamak? Jamak dia. Mana lafaz jamak? Yang contoh saya kat atas ni. Jangan tengok lain, tengok contoh saya dekat dalam whiteboard ni. Zaidina. Zaidina, betul. Zaidina ni dipanggil lafaz Jamak. lafaz jamak. Okey. Kemudian mana yang dikatakan Zaidina tu dia jadi alamat bagi nasab mana? Hajar Zaliha Omar mana? D kot D. Ada Maksudnya wa ammaddi fatakunu alamatan linasbi, ada tu D. Dia kata apa alamat dia? Wa ammal Mana? Ya. Ya mana? Oh, ya bawa apa Ya ni? yang Ya kasrah tu. ya yang kasrah tu sebelum daripada apa? Sebelum Daripada nun tu. Nun. Okey, baik. Ingat D tadi, D mana? Okey, terima kasih banyak. Okey. Terima kasih banyak Zalia. Okey. Okey, baik. Zaidina ni kita panggil semua, kena ingat jemaah. Zaidina ni kita panggil jamak. Lafaz Zaidina ni, bracket sikit. Kausan kita panggil. Dia panggil apa? Jamak muzakkar salim. Tak apa kita tulis. Sebab orang baru belajar dia kena tulis semua. Tumpang tanya Ustaz. Ya, okey boleh Haji Zulkifli. Hakim. Az-Zaidina tu kalau kita nak gunakan Zaidani tu masih bila Ustaz? Alif nun tu. Kalau kita nak jumpa alif nun tu, itu pada ketika apa? Okey. Saya tak mau jawab. Saya nak bagi sahabat kita jawab. Terima kasih banyak. Soalan cantik tu. Okey. Kalau Az-Zaidani. Rafa. Pada ketika Rafa. Dia dah jawab dah. Kita tanya terus kat dia. Pada ketika Rafa. Dia tu. Alamat dia apa? Alamat dia apa Hajar Ayu? Alamat Rafa dia apa? Kalau Zaidani. Alif dengan nun kat ujung tu. Alif saja. Alamat dia alif bukan nun. Alamat rafa' dia alif. Alamat rafa' dia alif. Haji Zulkifli Kalau Zaidina ini pada ketika nasab. Bukan rafa'. Oh, faham. Nampak Haji Zulkifli yakin Ya. Okey, terima kasih banyak. Cantik soalan tu. Saya suka orang tanya soalan macam tu. Saya takkan jawab. Saya bagi orang lain jawab. Dia confuse dengan Zaidaina tu Ustaz. Confuse dengan Zaidaina tahnis. Zaidaina itu Zaidaini. Itu lain tu untuk dua. Itu untuk tasniah. Kalau kita kata ra'aitu Zaidaini boleh, tapi itu untuk tasniah. Haji Yaakob. Kalau Zaidina itu jamak muzakkar salim. Ya. Ji Betul. Okey baik Ji. Haji duduk mana tu Ji? Dalam kereta Ustaz. Ada sahabat meninggal nak pergi kubur. Allah Akbar. Ini Haji. Tak apa Ji. Okey, boleh dengar. Okey baik, terima kasih banyak. Okey baik. Ini dia panggil jamak muzakkar salim. Nanti tolong tengok balik Kenapa kalau kita Zaidani macam mana dulu? Qoma az-Zaidani. Dulu nampak tak? Telah berdiri oleh dua orang telah berdiri oleh dua orang Zaid. Kenapa ke Zaidani Ustaz? Sebab dia tu rafa'. Bila rafa' dia alamat dia alamat rafa' dia dengan alif. Alamat dia rafa' dengan alif.
Pada tempat dia apa Ustaz? Pada isim tasniah. Dulu. Habis, tengok. Ini Zaidain ini panggil jamak muzakkar salim. Satu. Alamat dia mana? Ni nampak ni. Ya ni. Z, kita tarik bawah. Ya tu dikatakan alamat bagi nasab. Ya ni lah dia kata alamat. Dia panggil. Ya ni dia panggil. Kita panggil apa? Alamat nasab. Alamat ya. Apa? Ya tu jadi alamat bagi nasab. Ya alamat nasab. Ya alamat nasab. Nampak lagi Ya tu alamat nasab. Sebab apa alamat nasab? Sebab dia duduk pada tempat jamak muzakkar salim. Habis itu. Baik. Kita pergi lagi. Dah habis dah. Okey. Kemudian yang terakhir. Ni hazah nun. Sikit lagi nak habis dah. Ini kita kena habiskan bab dia. Sedang eloklah masa tu ada lagi. Ya, Ajar ini faham? InsyaAllah. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok kitab. Muka surat 7 baris bawah sekali. Tengok kitab. Wa amma hazfun nuni. Maka ada pun bermula hazafkan akan nun. Apa maksud hazafkan akan nun? Yang ni dibuangkan akan nun. Itu hazah nun dia panggil. Hazah nun ni jadi alamat siapa? Tengok. Fayakunu. Maka adalah ia hazah nun tadi tu. Jadi alamat bagi nasab. Jadi dia pun jadi alamat bagi nasab juga. Hazah nun ni. Dekat mana tu jadi alamat bagi nasab tu? Fil af'ali. Pada segala fi'il. Dia kata pada segala fi'il yang 5. Pada segala fi'il yang 5. Fi'il 5. Fi'il 5 kita dah bagi tahu ke belum? Dah bagi tahu ke belum fi'il 5? Sebelum lagi. Ke dah bagi tahu dah dulu fi'il 5? Belum. Yang Ustaz beritahu isim 5. Okey, fi'il 5 belum. Okey, bila kata belum saya akan terangkan. Dia jadi alamat bagi nasab pada segala fi'il. Yakni fi'il yang 5. Jangan keliru dengan isim 5 lain. Fi'il 5 lain. Apa nanti baca, nanti kita tulis. Fi'il yang 5 mana? Yang dirafakkan allati raf'uha. Yang bermula dirafakkan akan dia. Akan fi'il 5 tadi tu. Bisabatin nuni. Dengan tetapkan akan nun. Lagu mana? Ni nak tengok. Saya padam. Ni fi'il 5. Ni kena tulis. Dia tak ada tulis sini fi'il 5 kan. Akan datang dia juga tulis 5. Tapi tak apalah kita tulis siap-siap. Saya padam Okey baik. Fi'il 5 kita tulis fi'il dulu. Fi'il 5 tu apa? Yang pertama apa? Yaf'alani. Dekat sikit Satu lagi yaf'alani. Kemudian taf'alani. Alani. Taf'alu. Taf'alani. Jangan tengok dalam kitab. Saya tak tengok kitab ni. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Ni semua dah belajar dah orang regular. Macam apa? Macam Kak Aini dengan Hajar Rohana. Lepas tu saya tanya dia dah. Tapi tak apa. Sekejap ni tulisan saya tak lawa. Taf'alani, yaf'aluna. Yaf'aluna. Sampai tu tulis baris sekali Yaf'alani. Taf'alani. Kemudian Taf'aluna.
Kemudian, satu lagi apa Jarona? Nah. Satu lagi apa? Tashibina. Tasbihina. Taf'alina. Taf'alina. Tu kena ingat tu. Taf'alina. Ini semua basic Baik. Tu. Ini dipanggil al-af'alul khamsah. Ni. Ni semua ni dipanggil apa ni? Dipanggil kelima-lima ni, nanti saya tulis. Dipanggil, kalau bahasa Arab boleh saya tulis, takutkan pening pula. Dipanggil, ataupun tusama. Kalau bahasa Arab panggil tusama, tak apalah, saya tak mahu tulis Arab lah, saya tulis bahasa Melayu. Dipanggil al-af'alul khamsah. Faham lagi Ajamili? Boleh Ustaz. Boleh, ni biasa dengar al-af'alul khamsah pernah dengar Tak biasa Ustaz. Boleh cerita makna dia Ustaz? Makna kepada mana-mana tu. Nanti saya tengah ajak. Nanti saya beritahu ajak. Sekejap Al-af'alul khamsatu. Al-khamsatu. Makna dia sebenarnya tak penting tapi kita beritahu lah. Haji aku minta nak. Sebab yaf'ala ni apa? Yaf'ala ni untuk seorang yang melakukan bagi lelaki. Dia. Panggil dia. Kata nama pertama ke kedua ni? Jarana. Kalau dia. Dua orang lelaki. Dia dua orang lelaki sedang membuat. Ketiga. Ganti nama ketiga. Kata ganti nama yang ketiga ni. Kalau seorang huma hum. Yaf'ala ni maksudnya apa? Dua orang lelaki sedang membuat. Itu maksud dia. Dua orang lelaki sedang membuat. Kita kalau cakap tu memang tak faham lah membuat apa kan. Tanya membuat apa. Dia memang itu maksud dia. Sebenarnya kita bukan nak tahu maksud dia. Domer rumah. Memang domer rumah, ya betul lah. Maksudnya dia kedua-dua lelaki itu sedang membuat. Kata akar dia apa Ustaz? Kata akar dia fa'ala. Okey, terima kasih. Fa'ala, asal fa'ala. Jadi yaf'ala ni dua orang lelaki. Nak kata lelaki pun tak juga. Kita kata dua orang lah. Lelaki boleh juga Sebab kadang ada setengah tu bukan lelaki, tak apa. Kita terang ni dulu. Dua orang lelaki yang sedang membuat. Taf'ala ni dua orang perempuan. Nanti Zat. Bukan. Itulah. Taf'ala ni. Dua orang perempuan. Dua orang perempuan sedang membuat. Tadi dua orang lelaki. Ni dua orang perempuan sedang membuat. Taf'ala ni. Tapi sebenarnya dia berhimpun juga satu lagi tau. Taf'ala ni di mana dua orang kamu sedang membuat. Boleh juga. Tapi saya tak mau menghalusi mendalam sikit. Kita maksud tu kita tak penting mana sebenarnya. Sebab kita nak kenal kaedah dulu. Maksud kita boleh faham Tak apalah, kita tulis maksud dulu, tak apalah. Kamu berdua. Ustaz, kamu berdua. Tapi sebenarnya boleh juga benda tu, tapi kalau bagi tahu tu dia jadi panjang cerita pula Jadi dia ada maksud. Dia sebenarnya maksud dia berkongsi. Naf'alani ni. Maksud dia berkongsi. Dia ada dua maksud. Taf'alani dia ada dua maksud. Satu, dua orang perempuan sedang membuat. Itu satu. Ataupun kita kata dua orang kamu sedang membuat. Itu lain. Itu kamu. Tadi dia. Yang pertama, maksud yang pertama, dua orang perempuan sedang membuat. Tak apa dah. Kalau taf'al, kalau satu lagi makna,
Dua orang kamu sedang membuat. Itu khitab. Itu ada dua makna. Kemudian yaf'aluna. Yaf'aluna ni ramai lelaki sedang membuat. Melakukan pun boleh, membuat pun boleh. Mereka. Ramai mereka lah. Mereka lelaki. Ramai lelaki mereka. Mereka lelaki sedang membuat. Mereka ni ramai lah, tunjuk ramai sebab dia datang waw nun tu. Mereka pun boleh, ramai pun boleh lah. Kalau mereka, boleh cakap mereka berdua. Boleh juga. Ramai tak sebut berdua dah, mesti ramai mesti lebih daripada dua. Ramai lelaki sedang melakukan. Baik. Taf'aluna. Taf'aluna pun dia boleh pakai dua makna juga. Dia boleh pakai dua makna. Taf'aluna. Taf'aluna yang pertama, ramai lelaki. Tadi apa? Yaf'aluna, dia kan? Ni satu, sorry. Taf'aluna. Kamu lelaki sedang membuat. Taf'aluna. Kamu lelaki sedang membuat. Taf'alina pula. Taf'alina, kamu seorang perempuan sedang membuat. Ustaz, tadi Ustaz kata taf'aluna tu ada dua. Dah, satu, silap. Dia untuk seorang. Taf'aluna tu dia satu makna, silap. Satu maknanya. Kamu lelaki, kamu ramai lelaki sedang membuat. Maksudnya kalau kita tuju pada, semua, kamu buat. Macam itulah. Taf'aluna. Kalau taf'alina, yang makna mukhatabah tu. Kamu seorang perempuan sedang membuat. Habis itu. Ini dipanggil fi'il 5. Baik, saya nak kena tunjuk contoh. Bukan yang ni kita nak sebenarnya. Tapi orang suruh terjemah kan. Tak apa. Ni bukan kita nak sebenarnya. Nahu ni dia tak penting vocab. Dia paling ingat dulu, saya dulu waktu belajar bahasa Arab. Tak kena kaedah lah saya lah belajar. Saya hafal vocab macam-macam vocab. Tapi nak baca kitab tak boleh. Sebab saya tak faham macam mana dia punya cara terjemahan. Dia dalam bahasa Arab yang paling penting sekali kena ilmu nahu, yang kedua baru vocab. Kalau vocab semata-mata, ya. Ya, jadi. Ustaz, sekejap. Taf'aluna, yaf'aluna, lelaki dua, yaf'alana tadi. Yang pertama tu lelaki dua orang kan? Yaf'alani. Yaf'alani, dua orang lelaki. Taf'alani, dua orang perempuan. Sedang. Yaf'aluni, ramai lelaki sedang. Yaf'aluna. Betul? Ramai lelaki sedang. Taf'aluna. Taf'aluna, kamu semua lelaki sedang membuat. Kalau yaf'aluna. Yaf'aluna. Dia, mereka. Yaf'aluna, mereka lelaki sedang membuat mereka. Mereka. Yang ni taf'aluna, kamu. Kamu, ya betul. Tapi taf'alani tadi tu ada milik. Taf'alani tadi, dia ada dua makna tau. Ya. Dua orang perempuan sedang membuat. Okey. Yang kedua, dua orang kamu sedang membuat. Itu lain. Dia boleh dua-dua Dia boleh dua-dua. Okey, kasih Ustaz. Maafnya tadi macam keliru sikit. Okey, tak apa. Itu bagus tu tanya soalan itu. Okey. Ya. Ustaz, nombor tiga dengan 4 tu, dua-dua membawa maksud ramai kan? Ya, betul. Taf'aluna tu kamu semua untuk lelaki. Ya, betul. Maknanya sekarang ni yang nombor 3 tu jamak yang menunjukkan kita dia hadir, dia ada dia tak hadir, dia tak ada. Orang yang jauh, mereka tu orang yang duduk jauh pada kita kan. Kalau kamu semua ada depan kita, macam itulah. Ya, betul. Okey, terima kasih. Yaf'aluna kita nak cerita pada orang.
mereka itu sedang melakukan ni. Tapi tak ada depan kita lah. Ustaz, Baik, habis. Ustaz Ya. ada tak taf'alna? Ada tak? Ada, tapi ni bukan fa'il ni, bukan fa'il 5. Itu dalam tasrif. Dia tafa'alna tak ada sini. Okey. Dia tak masuk dalam fa'il 5. Alright. Ini nak cerita af'al 5 ni lah. Bukan tasrif ni kita belajar. Ini bukan tasrif. Ini fa'il 5. Baik, habis tengok. Baik, di sini ni dia hazahkan akan nun. Nun belakang ni. Nampak tak nun? Nun ni. Semua nun ni akan hazaf. Bila tu tengok. Saya nak beri contoh. Dia kata tengok dia punya tadi. Dia kata apa? Adapun dihazafkan akan nun. Wa amma hasbun nun. Fayakunu. Maka adalah ia hazaf nun itu alamatan linasbi. Jadi alamat bagi nasab. Bila tu? Pada segala fi'il yang 5. Yang merofokkannya lah fi'il 5 tu dengan sabitkan nun. Asal dia begini. Asal dia sabit dengan nun. Nampak tak? Semua ada nun. Tetapi dia masuk dengan amil nasab. Saya buang semua. Saya dah salin. Saya buang. Okey, saya buang. Saya padam semua. Okey. Contoh dia masuk amil nasab macam mana? Lan. Lan apa? Lan yaf'ala. Ni pula tu. Lan yaf'ala. Baik. Lan yaf'ala dia tak sebut lan yaf'ala ni. Sebab apa? Sebab apa Jamili? Sebab apa dia tak sebut lan yaf'ala ni? Kerana sebab apa sebab apa Jamili? Apa dia panggil tu? Lan tu. Sebab dia lan tu. Nasab dengan sebab dia nasab dengan apa? Sebab dia nasab dengan hazaf akan nun. Nun tu tak ada. Nun dia hazaf. Nun tu dibuang. Hazaf ni buang Asal ada nun sini. Tapi nak macam lan yaf'ala ni tak kena. Sebab dia masuk amil nasab ni. Bila masuk amil nasab, ni panggil amil nasab Ni dia panggil amil nasab. Okey, amil nasab. Bila masuk amil nasab, nun ni kena buang. Tak kira lah. Lan yaf'ala. Lagi pula lan taf'ala. Lagi pula lan taf'alu. Boleh juga. Tapi kena ada alif sini. Tu dia. Lan taf'alu. Sebab alif tu menggantikan nun. Lan taf'alu. Lan taf'alu. Lan ni dia panggil amil nasab. Bila dia masuk, dia kena buang. Hazafkan akan nun. Hazaf ni buang Hazaf ni kita panggil buang. Buang tepi, tolak tepi. Habis itu. Ini contoh dia Lan ni maksudnya apa? Ya. Maknanya dia nak cakap kat sini, hazaf nun tu, alamat bagi nasab pada segala fi'il apabila dia bertemu dengan amil nasab. Lebih kurang itu. Tapi dia tak sebut amil nasab kan? Tapi tu kata dia dia tak sebut. Dia tak sebut, tapi dia sebut kata nak buang hazaf nun tu, nak buang nun belakang tu, dia mestilah masuk dengan perkara nasab. Perkara nasab tu tak lain tak bukan, iaitu dengan amil nasab. Okey, terima kasih Ustaz. Tu fahamlah tu. Kalau taf'alina, lan taf'ali. Lan taf'ali. Tu lan taf'ali. Lan taf'ali. Nampak tak? Buangkan akan nun. Senang je. Buangkan akan nun. Habis itu.
Faham lagi tu apa? Hajar Mahina faham? Hajar Mahina. Hajar Mahina faham? Tak jawab. Kaedah faham Ya, kaedah? faham Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Siapa Ustaz, yang tu? Ya. ulang sikit apa? Yaf'alani apa maksud dia? Yaf'alani. Tadi tu. Yaf'alani tu dia ni dua orang lelaki sedang membuat, sedang melakukan. Jangan tanya saya melakukan apa. Tak, kita nak terjemah maksud sebenar tu. Kalau kita buat satu ayat yang sempurna, baru kita boleh terjemah penuh. Baik, faham. Yaf'alani. Dua orang lelaki sedang membuat. Okey. Faham Okey, baik. Okey. Habis itu. Kemudian kata walil khafdi salasu alamatin. Ini tak boleh nak masuk hari ni. Sebab ni perbahasan khafat pula. Jadi kita dah bahas panjang dah dulu. Dulu kita belajar alamat i'rab tu dia ada 4 semua. Apa alamat i'rab ada 4? Berapa? Siapa tolong berapa? Siapa boleh bagi tahu saya? Berapakah alamat i'rab? Ada 4. Apa dia? Tolong bagi tahu tu kaedah. Alamat i'rab tu ada 4. Saya beritahu. Apa dia? Dari bawah dan huruf jazam. Sebut bahasa Arab sikit. Kita dah belajar bahasa Arab dah ni. Apa dia kaedah? Dalam bahasa Arab? Alamat i'rab? Tak apa, Hajar Mili tolong. Alamat i'rab ada 4 Ustaz. Apa dia? Rafa', nasab, khafat dengan jazam. Jadi kita dah habis dah 2 bab. Rafa' dan nasab. Minggu depan kita masuk pula khafat. Khafat tu pula ada pula cabangan dia. Beranak pula tu keluar beranak tubik pula dah. 3 pula dah anak dia. Itu minggu depan kita bahas insya-Allah. Khafat tu ada 3 alamat. Habis. Jadi semua faham ke yang kita dah belajar sementara ni? Ni kita semua belajar alamat-alamat dulu Kita tak masuk lagi pembahasan contoh panjang, tak masuk lagi tu. Faham lagi Hajar Fatimah Bandaria? Alhamdulillah, faham setakat ni. Alhamdulillah. Hajar Farida apa? Hajar Farida? Faham Ustaz. Boleh ikut Ya. Okey, baik. Tu. Jadi Ustaz. Ya, ada lagi. Sorry. Yang yaf'aluna tu jadi amalu ya? Amalu. Yang tadi tu, yang yaf'aluna bila dia hazaf nun tu dia jadi apa? Yang nombor 3 tadi tu, yaf'aluna tu. Yaf'alu jadi yaf'alu saja, la yaf'alu. Oh, la yaf'alu. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Dia panggil amal asal. La yaf'alu. Okey, baik. Jadi kita berhenti setakat tu dululah. Dah sampai stesen kita tu. Boleh berhenti lah. Kemudian kata walil khafdi salasu alamatin